September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Nuraini Othman dan rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi. Pada kumpulan 8 yang terdiri pada 6 orang ahli iaitu Mardalina binti Muhammad Isa, nombor metrik 276521 iaitu diri saya sendiri. Nombor 2 Nur Idayu binti Yusuf, nombor metrik 276677. Nombor 3 Nur Farahin binti Hayazi 276618. Nombor 4 Rohayu binti Yusuf 276788. Nombor 5 Fatimah Isni binti Abdul Rahman 276787. Dan last sekali Muhammad Khairi bin Muhammad Zain, nombor metrik 276598. Tugasan 2 kumpulan kami memilih tajuk gotong royong perdana peringkat komuniti bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Saya akan membentangkan pengenalan. Program diadakan di Komplek Kediaman Kaki Tangan Awam, Jalan Konkrit. Aktiviti aspek pembersihan seperti longkang, air takungan dan sebagainya. Program dijalankan bersama 6 orang pelajar PJJ UUM bersama komuniti dan badan kerajaan dan kerajaan tempatan. Tujuan memberi kesedaran tentang gotong royong bagi mencegah pembiakan Aedes dalam komuniti setempat. Matlamat terbahagi kepada 4 iaitu pertama, matlamat umum memberi maklumat dan penerangan kepada komuniti secara menyeluruh. Kedua, matlamat teknikal memberi pendedahan awal kepada komuniti. Nombor 3, matlamat pelaksanaan iaitu komuniti setempat ada peranan masing-masing. Nombor 4, matlamat ekonomi iaitu langkah penjimatan boleh dilaksanakan dalam komuniti setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farahin binti Hayazi, nombor metrik 276618. Saya pelajar jurusan komunikasi. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai skop aktiviti gotong royong yang akan kami adakan. Skop yang bidang tumpuan projek ini adalah pertama, untuk meningkatkan kesedaran bahaya pembiakan nyamuk Aedes yang tidak terkawal. Dan kedua, kita ingin menerangkan kepada masyarakat mengenai kebaikan dan juga kepentingan penglibatan secara sukarela oleh masyarakat sekeliling dalam bersama-sama membantu untuk membendung penularan penjangkitan nyamuk Aedes. Yang ketiga, untuk menjadikan aktiviti kemasyarakatan ini sebagai aktiviti tahunan supaya masyarakat sentiasa meletakkan kepentingan menjalinkan silaturahim sesama jiran. Dan yang keempat adalah untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan dan memupuk semangat kejiranan serta mengamalkan penjagaan kebersihan tempat tinggal. Dan yang kelima adalah untuk memberikan pemahaman dan penerangan mengenai risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat sekiranya ini tidak diambil berat. Okey, seterusnya punca maklumat yang kami dapati yang untuk mengadakan majlis gotong royong bersama komuniti. Punca maklumatnya adalah apabila berlaku peningkatan kadar demam denggi di kalangan penduduk di Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam, Jalan Konkrit. Dan punca yang kedua adalah punca kesekunder apabila kawasan penduduk ini tersenarai sebagai salah satu kawasan yang berisiko tinggi. Dan maklumat-maklumat yang diperolehi adalah sangat penting kepada kami kerana untuk merancang aktiviti-aktiviti kita ianya perlulah bersesuaian dengan pencapaian penduduk supaya objektif yang kami inginkan tercapai. Okey. Seterusnya adalah
mengenai keadaan semasa. So jadi hasil pemantauan KKMMM mendapati terdapat peningkatan kes denggi sebanyak 60% setiap minggu sejak 2 minggu yang lepas, dan ini amatlah membimbangkan. Oleh kerana itu, inisiatif penduduk sendiri dan juga grup kami ingin mengadakan majlis ataupun aktiviti gotong royong ini bersama-sama dengan penduduk di di kawasan penjawat awam di Jalan Cochrane, adalah bertujuan untuk memastikan ataupun berkongsi maklumat dan kepentingan untuk menghalang daripada jangkitan Aedes ini berluasa. Okey. Baiklah, seterusnya skop-skop lain ataupun bahagian-bahagian lain akan diterangkan oleh rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Muhammad Zain. Nombor matrik 276598. So, saya akan membentangkan tajuk keperluan untuk perubahan. So, keperluan yang ada sekiranya diperhalusi dari segi keadaan semasa, maka kita akan mendapati satu perubahan perlu dilakukan di kompleks kediaman kaki tangan awam ini untuk membantu menambah dana untuk menjayakan program gotong royong yang akan diadakan. Ini bertujuan untuk menyediakan, yang terutamanya untuk menyediakan peralatan yang lengkap dan khususnya makanan untuk menjaga kebajikan para peserta yang terlibat. Kita masuk kepada penyelesaian. So, penyelesaian yakni kaedah yang digunakan ini adalah terbahagi kepada 3. Iaitu penyampaian ceramah dan motivasi. Yang kedua, memberi kesedaran dalam diri setiap masyarakat. Dan yang ketiga, menyemai tanggungjawab di kalangan masyarakat tentang pentingnya gotong royong ini. Kita masuk kepada penyampaian ceramah dan motivasi. Bagi program ceramah untuk kesedaran masyarakat boleh dibuat sebelum program rasmi dianjurkan, bertujuan untuk pendedahan awal dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya aktiviti gotong royong ini. Yang kedua, memberi kesedaran ke dalam diri setiap masyarakat. Ini bertujuan untuk mendedahkan kepada masyarakat kepada kesedaran dan kepentingan aktiviti gotong royong dan memberi maklumat dan penerangan. Yang ketiga, menyemai tanggungjawab di kalangan masyarakat. Dengan adanya program seperti ini dapat menyedarkan masyarakat akan rasa tanggungjawab yang sepatutnya diambil bagi memastikan kompleks kediaman kaki tangan awam ini dapat memberi perkhidmatan dan infrastruktur yang selesa kepada penghuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Isnia binti Abdul Rahman, nombor kad matrik 276787. Okey, untuk program gotong royong perdana peringkat komuniti bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes, di sini saya akan membentangkan atur cara program tersebut. Okey, pada pukul 8.30 hingga 9.30 dijangkakan kehadiran tetamu jemputan, BBIP dan juga minum pagi. Ini untuk tindakan dan dikawal selia oleh Biro Sambutan dan juga Biro Makanan. Okey, pada pukul 9.30 hingga pukul 11 pagi dijangkakan perasmian program tersebut. Yang ini tindakan semua AJK. Pada pukul 10 hingga pukul 11 pagi ceramah oleh Wakil Kementerian Kesihatan. Yang ini tindakan semua AJK. Pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari motivasi dan juga penerangan dan sesi soal jawab antara pihak komuniti dan juga KKM. Yang ini dikawasi oleh Biro Keselamatan. Pada 12 tengah hari hingga 2 petang makan tengah hari dan juga solat zuhur. Yang ini dikawasi oleh Biro Makanan. Pada pukul 2 hasil kreativiti kanak-kanak yang bertemakan pembiakan nyamuk Aedes. Yang ini dikawasi oleh Biro Publicity dan juga Pameran.
pada pukul 4 hingga pukul 5 petang, majlis penyampaian derma dan juga sumbangan kepada pusat pembangunan komuniti setempat kawasan Cochrane, dan juga penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan mewarna dan melukis. Yang ini dikawal selia oleh Biro Kelengkapan dan juga semua AJK yang terlibat lah. Pada pukul 5 dan hingga pukul 6, aktiviti gotong royong bersama masyarakat pun bermula. Dijangkakan program akan berakhir pada pukul 6 petang. Seterusnya, Jawatan Kuasa Kerja pengerusi bagi Jawatan Kuasa Kerja adalah Encik Muhammad Khairi, Setiausaha Puan Mahdalina, Setiausaha 2 saya Puan Fatimah Isnia, Bendahari Puan Nur Farahin, Ahli Jawatan Kuasa Puan Nur Hayu dan juga Puan Nur Idayu. Seterusnya, untuk Jawatan Kuasa Kecil yang dipengerusikan oleh Encik Muhammad Khairi, Setiausaha Puan Mahdalina, Bendahari Keselamatan diketuai oleh Puan Nur Farahin, Biro Publicity dan Pameran Puan Nur Idayu, Biro Peralatan saya Puan Fatimah Isnia, dan Biro Makanan Puan Rohayu. Seterusnya, Jawatan Kuasa Setempat di pengerusi JKKK Encik Abdul Wahab bin Nasir, JKK Pentadbiran Encik Syukri, pengerusi masjid Encik Muhammad Nizam bin Jamal. Seterusnya, Jawatan Kuasa Penyelaras PJJ UUM, penaung pengarah PACE dan penasihat Profesor Dr. Noraini binti Othman, iaitu pensyarah pembangunan masyarakat. Assalamualaikum, saya Rohayu binti Yusof 276788. Bagi menjalankan program gotong royong peringkat perdana, saya telah membuat satu anggaran perbelanjaan. Antaranya ialah peralatan sistem bunyi, kemah, hadiah pertandingan melukis, banner, penceramah, makanan dan minuman, keperluan gotong royong dan perbelanjaan di luar jangkaan. Jumlah keseluruhan anggaran perbelanjaan itu berjumlah 6,400. Secara kesimpulannya, program ini harus diamalkan dalam masyarakat seharian kerana program ini dapat memberikan pelbagai kelebihan kepada masyarakat yang menyertai dengan aktif. Amalan murni ini yang melibatkan setiap ahli komuniti dapat menjadi ejen penyatu antara satu sama lain di samping faedah-faedah lain. Amalan ini juga dapat mewujudkan semangat yang positif antara ahli masyarakat, terutamanya bagi memastikan sesuatu tugasan itu mampu dilaksanakan dengan berkesan. Bagi menjalankan program ini, saya telah membuat satu surat kepada pengarah Pusat Kurikulum Universiti Utara Malaysia. Surat yang bertajuk permohonan meluluskan kertas kerja bagi program gotong royong perdana peringkat komuniti. Antara kandungan suratnya ialah bertarikh 3 Oktober 2020, iaitu hari Sabtu, bertempat di Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam, Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Surat ini adalah untuk meminta untuk membuat permohonan meluluskan kertas kerja yang telah kami buat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayu binti Yusof, nombor matriks 276677. Okey, kami telah mengadakan satu mesyuarat pada 21 September 2020 yang lalu bagi membincangkan perkara-perkara yang akan dilakukan pada program gotong royong perdana peringkat komuniti bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Antara usul yang dicadangkan dalam mesyuarat tersebut adalah seperti menjemput wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dalam memberi ceramah dan penerangan mengenai bahayanya nyamuk Aedes dan denggi di dalam kawasan perumahan. Cadangan yang kedua pula ialah untuk mengadakan pertandingan mewarna dan melukis bagi kanak-kanak bagi menceriakan hari kanak-kanak tersebut pada hari program gotong royong itu.
Selain itu, mesyuarat juga telah bersetuju untuk melantik seorang wakil dari jawatan kuasa penduduk bagi memudahkan urusan komunikasi di antara kami dan wakil penduduk dan penduduk setempat. Akhir sekali, mesyuarat telah bersetuju untuk memohon dana dari pihak Universiti Utara Malaysia iaitu UMM dalam menampung pembiayaan makanan. Penyelaras projek juga telah bersetuju dengan cadangan yang kami utarakan dan akhirnya kami mendapat persetujuan dari pengarah pusat co-curriculum untuk melaksanakan program gotong royong tersebut dan meluluskan dana kami. Sekian, terima kasih.